Ya, baru-baru ini Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti dia memaklumkan bahawa kementeriannya menganggarkan kerajaan perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 3 bilion ringgit pada tahun depan bagi membolehkan rakyat Malaysia mendapat akses bagi vaksin COVID-19 secara percuma. Adakah ini memberi bayangan bahawa kita akan mendapat vaksin COVID-19 tahun depan, dan jika ya, adakah itu vaksin yang akan kita dapatkan tu adalah keluaran dari China, mengambil kira pertemuan Menteri Luar dengan rakan sejawatannya yang berbincang mengenai vaksin COVID-19 baru-baru ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi isu vaksin ni yang pertama dari segi sudut teknikal kita kena perlu lihat kepada data, data iaitu fasa 3 kajian klinikal, iaitu kalau kita ada data kajian klinikal baru kita boleh daftarkan vaksin tersebut. Kita lihat kekesanan vaksin tersebut dan kesan samping vaksin tersebut. Setakat ni ada 9 kajian data kajian fasa 3 telah dijalankan, tetapi belum ada lagi data yang telah diumumkan kepada orang ramai. Yang itu yang pertama. Jadi kita sebagai teknikal kita akan lihat kepada keberkesanan dan komplikasi. Kalau komplikasi dia tinggi, jadi kita ada isu sama ada kita nak gunakan vaksin itu. Keselamatan adalah amat penting untuk Kementerian Kesihatan. Pastikan vaksin yang kita beri kepada umum selamat. Jadi kita perlu tunggu pada data-data tersebut. Namun begitu, kalau kita lihat banyak perbincangan telah dijalankan. Contohnya dalam perbincangan COVAX contohnya. Jadi COVAX adalah satu dalam gabungan yang ingin untuk kita bersama, iaitu dalam mendapatkan vaksin, iaitu kalau kita lihat mungkin 10% daripada rakyat Malaysia ada dapatkan vaksin tersebut. Tetapi apabila kita lihat pada perjanjian dan harga, yang pertama vaksin tu tak ada lagi tapi harga dah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, liability. Kalau ada komplikasi, kita yang tanggung, bukan syarikat yang tanggung. Jadi banyak isu-isu yang kita lihat tak memihak kepada kita. Tetapi kita masih dalam bersetuju dalam kumpulan tersebut, masuk dalam kumpulan COVAX, supaya kita dapat juga peluang ataupun dapat berbincang dengan negara-negara secara G2G ataupun dengan company untuk perolehan. Jadi kita tak masuk dalam perolehan, tapi kita masuk dalam kebersatuan dengan COVAX activity. Jadi perolehan masih kita boleh bebas untuk mengadakan perbincangan dengan negara yang ada pengeluar vaksin dan juga dengan syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti. Jadi kita biasanya kalau kita nak beli sesuatu, kita tahu harga dia tapi barang tu tak ada lagi. Ini yang isu yang kita kena berhalusi sebelum kita membuat sebarang keputusan. Adakah kita kena beli sesuatu vaksin tapi vaksin tak ada lagi tapi kita dah bayar dulu. Ini yang satu lagi lah, cari cara perbincangan. Jadi ada tak kita dapat maklumat apa yang telah dibincangkan bersama antara pengeluar vaksin dan sebagainya. Jadi kita sepatutnya dimaklumkan apa yang telah dibincangkan, dan data-data yang telah dijalankan juga kita seharusnya ada akses kepada data-data tersebut. Inilah isu-isu yang telah kita sedang berbincang dan diperhalusi. Dan juga standard vaksin yang kita beli dengan COVAX ni, harga berbeza dengan negara lain. Jadi berbeza negara. Jadi kita pun kenapa bukan harga sama tapi berbeza. Katalah kita beli dengan harga A, negara lain beli dengan harga lebih murah daripada B. Jadi ada kita lihat adalah bagai kekangan dari segi kita untuk setuju dengan perjanjian tersebut. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang ni boleh dapatkan vaksin kalau kita bincang, tetapi setakat ni tak ada lagi vaksin yang kita rasa berkesan. Dan kalau ada, mereka menggunakan tu untuk kajian. Jadi kita tak ada isu kalau kajian kita Malaysia boleh dijadikan satu hub untuk kajian vaksin-vaksin tersebut. Just one quick follow-up on the data question. Was the data that is shared with the states, has it always been the same set of data, or has something stopped at the beginning of this month as the Selangor Task Force alleged? And do all the states get the same data? Thank you.
So we see the thing is that the data from us, we collect the data from the state, then we tabulate the data, we share the data back to the PKN, our state health director. So the information will be given to them, and then see how best we can use the data. But these are data already been analyzed. But the issue now is to get the raw data. We have not analyzed the data. You got the granular data, for example, and then you make a conclusion. I don't know what conclusion you make. So is it right for you to make a conclusion that I have not even seen the data yet? So that is where we need to standardize the data. That means come from the federal, we reanalyze it, so we give the data to the respective state, and the respective state will look into the data. So the worst thing that can happen, announcement being made in terms of using our data, but we do not know what announcement we made. So I think there's coordination there. So if we can coordinate better between the federal and our state health director, and our state health director will coordinate with the state administration. Tan Sri, lanjutan dari statement Tan Sri semalam berkenaan saringan di Sabah. Berapakah jumlah total populasi di Sabah disasakan oleh KKM untuk membuat saringan? Dan setakat ini berapa persen sudah disaring dan berapa persen lagi belum disaring daripada sasaran itu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat jumlah populasi di Sabah ialah hampir 4 juta. Tapi saringan kita bukan menumpu kepada semua 4 juta tersebut. Kita lebih tertumpu ataupun saringan bersasar kepada lokaliti. Contohnya kalau kita tahu lokaliti ialah di daerah sempurna, kita akan fokus kepada daerah sempurna. Dan saringan kita juga tertumpu kepada kluster-kluster yang aktif. Jadi kita kumpulan-kumpulan yang berisiko, iaitu kumpulan-kumpulan yang iaitu kluster yang telah dikenal pasti, dan juga dengan sasaran lokaliti. So kita kenal pasti lokaliti, kita kenal pasti kumpulan sasar kita. Lepas tu saringan kita dalam kumpulan ataupun lokaliti tersebut, kita akan lihat berapa ramai dan juga kluster tersebut berapa ramai, dan kita menjalankan saringan 5% pada kluster tersebut ataupun lokaliti tersebut. Contohnya kalau sempurna, 5% daripada penduduk sempurna, iaitu kita akan target kepada sempurna, dan kita juga akan lihat kepada kluster-kluster yang tertentu dalam lokaliti tersebut. Dan biasa dia 5%, tapi kalau kita rasa ada keperluan, kita boleh tingkatkan kepada 10%. Okay, kalau tak ada lagi soalan, saya sekali lagi ingin memperingatkan diri saya, Kementerian Kesihatan dan juga orang ramai untuk kita sama-sama patuh pada SOP. Dan kalau boleh duduk di rumah kalau tiada urusan di luar. Kalau ada urusan penting, pastikan kita patuh pada SOP sebagaimana yang telah kita tekankan selama ini. Kalau kita laksanakan, iaitu duduk di rumah dan patuh kepada SOP, kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara. Kementerian Kesihatan dan pelbagai agensi akan sentiasa mempertingkatkan aktiviti-aktiviti kesihatan awam di lapangan dan juga menjalankan ujian-ujian kepada kes-kes yang disyaki. Tetapi apa yang penting, kita akan mentingkatkan lagi pengesanan aktif kepada kes-kes yang telah dikenal pasti positif dan juga mereka yang terdedah pada kes-kes yang positif. Jadi marilah kita sama-sama jaga kita, dan kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat dan negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih bersama.